Rumah ni kecil ya geng, sebuah rumah rehat sementara bagi pengembara. Sekaligus, rumah ni adalah rumah misteri kerana setiap pengembara yang masuk rumah ni akan hilang secara misteri. Pada abad ke-19, pemerintah Amerika Syarikat menyedari ada tanah kosong di barat Amerika Syarikat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika Syarikat menawarkan sebidang tanah demi sebidang tanah. Jadi, warga Amerika Syarikat yang berpindah ke sana bolehlah menguruskan tanah dia sendiri. Ada satu keluarga yang menerima tawaran itu. Keluarga itu disebut sebagai keluarga Benders. Semasa menerima tawaran tanah percuma daripada pemerintah US, dia membina sebuah rumah kecil di Osage Trail, Labette County, Kansas pada musim gugur 1871. Sebuah idea yang cemerlang dari sang ayah iaitu John Bender Sr. yang mengubah rumah kecil itu sebagai rumah penginapan sementara bagi pengembara yang lelah ketika mengembara. Rumah itu juga dijadikan sebagai toko kecil ataupun kedai runcit kecil bagi pengembara untuk minum ataupun makan ketika berehat. Sayangnya, rumah kecil itu adalah rumah terakhir bagi mereka yang sedang mengembara. Ada info awal yang mengatakan keluarga Benders ni agak pelik kerana perkampungan Benders dahulu sebelum datang ke Osage Trail, perkampungannya dahulu didirikan oleh kelompok spiritualis iaitu kelompok yang mempercayai hal-hal mistik. Kate Bender ataupun Katie Bender juga merupakan anak perempuan John Bender. Dengan cepat dia mendapatkan reputasi sebagai orang paranormal dan dia juga boleh menyembuh orang sakit dan dia juga boleh berbicara dengan orang mati. Di perkampungannya dahulu, dia adalah seorang pengkhutbah yang bercakap tentang nilai cinta yang bebas. Kate ni geng, dia dikenali sebagai orang yang sangat peramah dan sosial dan dia juga memiliki wajah yang cantik geng. Kesempurnaan yang ada pada Kate menyebabkan pengembara berasa yakin yang rumah dia menginap tu selamat. Hal itu juga menyebabkan dia dilantik sebagai ketua dalam merencanakan pembunuhan. Rumah yang berkeluasan 5x7 meter dipisahkan menjadi dua bahagian geng. Yang pertama adalah bilik dan yang kedua adalah ruang tamu. Ruang tamu dan bilik dipisahkan dengan sehelai kain yang menjadi tirai rumah tersebut. Ketika tetamu tiba, mereka dipersilakan untuk duduk membelakangi tirai tersebut. Kit kemudian akan mengalihkan perhatian mereka dengan percakapan yang lemah lembut. Sementara salah satu keluarga Benders yang lain akan berdiri di belakang tirai dengan memegang senjata. Oleh sebab tirai itu hanya sehelai kain sahaja, kepala mangsa dapat dilihat di belakang tirai. Salah seorang dari keluarga Benders akan menghentam kepala mangsa dengan penukul besi sampai lunyai tengkorak mangsa. Mayat mangsa akan terus dijatuhkan di ruang bawah tanah melalui pintu yang tersembunyi. Ketika mayat mangsa berada di bawah tanah, keluarga Benders akan menanggalkan pakaian dan barang kemas milik mangsa sebelum mangsa itu dikuburkan di perkuburan massal iaitu di kebun mereka sendiri. Duit adalah alasan utama kenapa mereka membunuh. Tapi info yang kita dapat, mangsa yang dibunuh adalah orang yang miskin. Sekaligus kita dapat tahu bahawa keluarga Benders ni sangat menikmati pembunuhan, bukan sekadar untuk mencuri kan. Ketika ramai pengembara hilang ketika mengunjungi rumah Bender, masyarakat sekitar mula rasa curiga dengan rumah Bender. Ada seorang kawan daripada salah seorang yang hilang iaitu Dr. William York yang datang dari bandar untuk mencari kawan mereka yang hilang. Malangnya, Dr. William York juga turut menghilang. Setelah Dr. York menghilang, abangnya, iaitu salah seorang kolonel dari militer, datang ke penginapan Bender untuk menanyakan tentang adiknya yang hilang. Keluarga Benders mengatakan kepada kolonel York, mungkin adiknya iaitu Dr. York dibunuh oleh orang asli di daerah tersebut. Setelah kolonel York meneliti kawasan tersebut, sebulat suara orang di kampung tersebut menunjukkan rumah Bender sebagai rumah yang dicurigai. Ketika kolonel York kembali ke penginapan untuk menghadapi Benders, dia menemukan penginapan itu kosong dan keluarga Benders menghilang. Kolonel York kemudian menggeledah rumah tersebut untuk mencari tanda-tanda apa yang terjadi. Saat itulah dia menemukan pintu bawah tanah. Ketika mereka menggali di kawasan rumah tersebut, mereka menemukan 11 mayat yang merupakan mangsa keluarga Benders. Tentu saja Kolonel York marah dan dia membuat pencarian skala besar dan melaporkan hal ini kepada pemerintah USA. Pemerintah USA mengeluarkan surat tangkapan yang berisikan sesiapa sahaja yang menangkap keluarga Benders akan dihadiahkan sebanyak $2,000. Dalam pencarian keluarga Benders yang diketuai oleh Kolonel York, mereka menemukan gerobak keluarga Benders yang tidak berapa jauh dari daerah tersebut. Keluarga itu sendiri telah menghilang geng. Ada beberapa orang yang mengatakan bahawa keluarga Bender ni telah dibunuh oleh orang sekitar dan ada pula yang mengatakan bahawa keluarga Benders telah meninggalkan negara Amerika kerana keluarga Benders tidak terlihat selama bertahun-tahun. Semenjak dari itu, keluarga Benders dikenali sebagai
keluarga pembunuhan berantai yang pertama di Amerika Syarikat dan kehilangannya menjadi misteri sehingga hari ini. Ada kisah yang kedua yang mengatakan keluarga Benders mula kantoi ketika daerah tersebut mengadakan mesyuarat besar-besaran tetapi tidak dihadiri oleh seorang pun keluarga Benders. Mesyuarat itu adalah bertujuan untuk membincangkan masalah orang hilang di daerah tersebut. Oleh kerana keluarga Benders tidak menghadiri mesyuarat tersebut, orang ramai pergi ke rumah keluarga Benders untuk menanyakan hal masalah ini. Setelah orang ramai membuat penggeledahan di rumah tersebut, mereka mendapati ada ruang di bawah tanah dan di ruang bawah tanah tu ada banyak kesan darah. Jadi orang ramai segera menggali di kawasan penginapan keluarga Benders. Setelah menggali, mereka menemukan 11 mayat termasuk seorang kanak-kanak. Orang ramai percaya bahawa kanak-kanak itu ditanam hidup-hidup. Mayat yang ditemukan bukan dalam keadaan sempurna. Jadi, info yang mereka dapat bahawa keluarga Benders ni bukan sekadar mencuri, bahkan mereka ini adalah pembunuh dan juga mengorbankan mangsa untuk hal-hal spiritual. Dan ramai juga yang berpendapat bahawa kesemua mayat mangsa bukanlah 11 orang. Ada juga yang mengatakan 12 orang, ada juga yang mengatakan 20 dan 21. Begitulah kisah rumah misteri keluarga Benders. Sesiapa sahaja pengembara yang masuk ke rumah Benders tidak akan lagi keluar dari rumah tersebut sampai bila-bila.